Menerusi penerus Niyati binti Mansur, para barisan AJK-nya serta para sahabat jannah. Jadi untuk memberkati majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa para jemaah diingatkan supaya menjaga adab dalam Google Meet, mohon offkan mikrofon supaya tiada sebarang gangguan ketika kuliah sedang berjalan, dan sekiranya ingin membuka kamera hendaklah berada dalam keadaan menutup aurat dan beradab sopan, dan sekiranya ingin mengajukan sebarang soalan hendaklah kemukakan soalan di penghujung kuliah atau sekiranya ustaz membuka ruang untuk bertanya. Semoga majlis kita dapat berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Terima kasih pada Puan Amira, asuhnya Puan Ros dan seluruh admin ataupun barisan pengurusan Gema Nur Iman, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dan para ayah yang mengikuti kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menatijakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita duduk dalam majlis ilmu ini walaupun secara alam maya, mudah-mudahan juga dikira sebagai kita menghadiri majlis ilmu, insya-Allah, yang Allah akan berikan pahala yang berlipat kali ganda. Dan sebenarnya orang yang duduk dalam majlis ilmu ni Allah akan payungkan dengan payungan rahmat daripada para malaikat. Okey, jadi istimewa orang yang menuntut ilmu ni, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita bicara tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, layaklah kita untuk boleh syafaat baginda sallallahu nanti di hari akhirat, yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ni kita bicara, kalau siapa yang ada buku biografi agung Rasulullah SAW ni, buku biografi agung Rasulullah SAW, buka muka surat 29. Hari ni kita bicara tentang perihal rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya bukan nak cakap istimewanya buku saya ni. Tapi buku yang saya tulis ni memang mengikut konsep buku biografi, buku biografi yang sebenar. Dia kadang-kadang tajuk biografi Rasulullah, biografi Muhammad bin Abdullah, biografi apa, konsep penulisannya masih lagi berbentuk buku sirah, buku sirah. Okay, dia lebih macam buku sirah lah kan. Tapi biografi ni memang konsepnya saya ikut biografi sebenar. Dua buku rujukan saya untuk konsep biografi sebenar ni adalah, pertama sekali biografi Tuan Guru Nik Aziz. Okay, yang kedua biografi Tun Mahathir. Dua-dua tu biografi tu saya ambil dia punya konsep dia. Mula cerita apa, kemudian cerita apa, kemudian cerita apa tu. Kalau kita lihat banyak buku-buku sirah di luar, bukan saya nak merendahkan buku ni, tak. Buku ni dia ada keistimewaan masing-masing lah. Keistimewaan masing-masing. Cuma kalau buku-buku yang lain tu dia mulakan dengan kisah tentang Madinah sebelum Islam ataupun Mekah sebelum Islam. Okey. Kemudian bawa cerita pasal peperangan yang ni. Kalau dalam buku ni
peperangan yang hanya disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Sebab dalam sirah pun dipecahkan kepada dua, dipecahkan kepada dua. Pertama dipanggil Ghazwa. Itu kalau Ghazwa adalah peperangan yang disertai oleh Nabi SAW. Tapi kalau Saraya kan, itu adalah peperangan yang tidak disertai oleh Nabi SAW, tetapi Nabi menghantar bala tenteranya. Itu macam tu Ada berbeza. Ada Saraya, ada Ghazwa. Kalau Ghazwa, ya yang diikuti oleh baginda SAW. Jadi dalam buku biografi ni, dalam buku biografi, dia adalah Ghazwa. Peperangan yang hanya diikuti oleh Nabi SAW. Nanti ada sebab itu, Ustaz kan ada peperangan ni. Tak, peperangan tu saya tak masukkan sebab kita nak bicara tentang baginda SAW. Biografi tentang baginda SAW kan. Jadi saya tak masukkan benda-benda yang bukan tidak ada kaitan. Ada kaitan macam Saraya, peperangan yang telah diutus atau pasukan yang diutus oleh Nabi SAW untuk berperang. Nabi yang menyusun, Nabi yang mengutus, Nabi yang menghantar pasukan tu, tetapi tidak disertai oleh Nabi SAW. Sebab itu saya keluarkan peperangan yang tidak disertai oleh Nabi SAW. InsyaAllah, jom. Antara kelebihan juga, buku ni adalah saya masukkan sekali dengan bentuk tubuh badan Nabi SAW, bentuk fizikal, okay. Juga pelihara rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya masukkan juga perkara-perkara tersebut. Okay. Sebab itulah tidak dilihat sebagai buku sirah. Tidak dilihat sebagai buku sirah. Memang konsep biografi sebenar. Jom insya-Allah. Surat 29, perihal rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Mohon saya sharekan, boleh tak admin tolong apa nama? Boleh Ustaz, silakan. Tapi di skrin kita ada. Okey, silakan. Terima kasih. Okey. Sekejap. Saya keluarkan perihal rambut. Surat 29. Okey. Jom. Okey. Alhamdulillah. Kita bicara tentang perihal rambut Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an yang diungkapkan rambut Rasulullah SAW mencapai pertengahan kedua telinganya. Maksudnya di bahagian tepi itu taklah menutup telinga panjang. Dia hanya pertengahan telinga saja pada bahagian tepinya. Okey, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata sebagaimana berikut, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi daripada bekas yang sama. Jadi Aisyah cerita Nabi SAW pernah mandi ataupun kerap ataupun selalu mandi bersama. Okay? Kalau kita rujuk bukan Aisyah je, sisi Nabi yang lain pun Nabi pernah mandi bersama. Nabi mandi bersama. Terutamanya bila mandi wajib lah, mandi selepas bersama tu dia akan mandi wajib bersama. Okay. Tapi nanti kita akan bincang sifat malu Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata aku tidak pernah melihat mara'aitu apa nama farju Rasulullah SAW qattu, aku tidak pernah melihat kemaluan baginda sallallahu alaihi wasallam. Qattu tu maksud dia adalah sama sekali tidak pernah, sekali pun tak pernah, sekali pun tak pernah. Kalau kita lihat sebab Nabi SAW ni sangat malu, sangat malu, asyadul haya, sangat malu, min azra'i fi huzriha, lebih Nabi ni sangat malu dan lebih malu daripada anak gadis yang anak gadis pengitan yang berada di kamarnya. Okey, ada kamarnya. Kalau dulu zaman-zaman akak-akak yang dekat sini kan, masa zaman kecil-kecil dulu, zaman-zaman dara dulu, bila ada tetamu datang rumah, masya-Allah kan, selagi tetamu tu tak balik, tak keluar bilik dia, tak keluar bilik dia. Okay, mak kata hantar air kat dau, tak nak, tolonglah mak, jangan nak mak kan.
kan, tak mesti mak dia yang hantar untuk untuk tetamu, jarang sebab malu sangat malu kan. Tapi sekarang ni anak dara pun duduk bilik juga, tak keluar-keluar bilik, tapi dalam bilik masya-Allah ber-TikTok, kadang-kadang mendahkan aurat, semua tu yang kita takut tu. Tu beza Nabi SAW ni kalau ada tetamu datang rumah, Nabi tak terus buka pintu. Ada orang beri salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Okay. Baginda SAW tak terus buka pintu. Baginda akan menyelak langsi dahulu, melihat siapa yang datang. Kalau Baginda SAW kenal, okay, Baginda akan buka. Okay. Kalau tak kenal, Baginda akan tanya apa tujuan datang sini. Dia kata nak menemui, barulah Rasulullah SAW buka. Kalau yang datang tu perempuan, pasti yang akan menyambutnya adalah Aisyah ataupun anaknya Fatimah, bukan Nabi SAW sendiri yang membuka ni kan. Sebab itu juga Nabi SAW malunya sifat Nabi ni. Kalau nanti kita bincang sifat malu SAW, kalau baginda diminta apa-apa daripada para wanita kan, baginda SAW akan mengambilnya daripada wara'il hijab kan, daripada sebalik tabir, bukan menampakkan wajah tu, balik tabir, ulur keluar bawah langsir bawah hijab bawah langsir. Itulah sebut tentang tu insya-Allah. Jadi kata Aisyah, aku mandi bersama dengan Nabi SAW. Baginda memiliki rambut yang panjang sampai di atas bahu dan di bawah cuping telinga. Di bawah cuping telinga. Okay. Jadi rambut Nabi SAW ni panjang, mencecah bahu. Lepas cuping telinga ni, kalau bahagian belakang ni lepas cuping telinga dan mencecah bahu. Okay. Kalau orang memiliki rambut panjang, kadang-kadang dia rambut dia ikal. Ikal ni bergelombang lah. Ikal bergelombang. Kadang-kadang dia kerinting. Kalau kerinting ni kalau kena air dia basah. Kalau rambut yang pendek dia akan jadi panjang. Sebab dia basah kan. Tapi rambut Nabi SAW walaupun panjang, tapi panjang dalam keadaan basah tidak melepasi bahu. Tidak melepasi bahu. Sebab kalau melepasi bahu itu adalah bukan sunnah Nabi dan nama dia tu. Itu sunnah orang perempuan. Orang perempuan rambut dia panjang. Kalau tengok daripada belakang, kan nanti orang confuse lelaki ke perempuan. Sebab itu orang lelaki haram menyimpan rambut sehingga melepasi paras bahu, sebab dia menyerupai wanita, menyerupai perempuan. Kalau nak ikut sunnah Nabi SAW, hanya mencecah bahu. Hanya mencecah bahu. Nanti kita akan bincang perihal rambut Nabi SAW lebih detail lagi. Bila masa Nabi rambut panjang, bukan sepanjang masa Nabi rambut panjang. Apa tujuan Nabi rambut panjang? Pun ada tujuannya. Ada tujuannya. Jom. Kita masuk dulu hadis yang ketiga bawah ni. Okay. Qatadah pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Okay. Rambutnya tidak terlampau kerinting, kata Anas bin Malik. Tidak pula lurus kaku. Rambut baginda Rasulullah mencapai kedua cuping telinga. Okay. Ini diriwayatkan daripada Muhammad bin Bashar bin Wahab bin Jaril bin Hazim, dari Hazim yang bersumberkan daripada Qatadah. Okey. Jadi rambut Nabi SAW disebut dalam ni tidaklah terlampau kerinting sangat. Macam orang-orang Afrika, orang-orang Arab ni rambut dia kerinting. Sebab itu kalau dia panjang dia jadi afro. Bulat afro. Okey. Dia tak boleh panjang macam kita ni. Tak boleh panjang macam kita. Kadang-kadang dia orang jealous, rambut kau cantik lah dia kata. Sebab kadang-kadang pelajar Malaysia ni, Allahumma salli alaihi, dia beli rambut panjang. Satu ikut sunnah, yang kedua musim sejuk. Musim sejuk. Nak cover tengkuk lah. Nak cover tengkuk. Okay. Dan itu juga sebenarnya Nabi SAW rambut panjang adalah kerana musim sejuk. Bukan hari-hari biasa Nabi pun rambut panjang. Tak. Ada sebab ni. Kenapa Nabi SAW rambut panjang. Yang Nabi suka adalah rambut macam ni. Maksudnya sampai ke ni. Telinga ni, bawah cuping telinga ni. Macam rambut orang biasa sekarang lah. Itu rambut kebiasaan Nabi SAW, dan itu potongan rambut yang Nabi suka. Potongan rambut yang Nabi suka. Okay. Rambut panjang sebab tujuannya untuk menutup bahu, menutup tengkuk daripada kesejukan. Nanti yang kedua kita bincang apa tujuannya. Jadi kadang-kadang orang Arab ni dia cemburu dengan rambut lelaki ni, pelajar Malaysia ni kan, dia panjang. Macam rambut kau macam ni lurus lah. Kan? Rambut dia tak boleh, rambut dia kerinting. Dia kalau panjang pun dia akan bentuk afro, macam apa nama? Allahumma subhanahu. Eliket tu macam tu lah rambut macam tu kan. Okey.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rambut Nabi SAW tidaklah kerinting, kata Anas bin Malik. Tidak juga, kata Anas, tidak juga lurus kaku macam orang buat teknik rebonding tu. Okey. Rambutnya mencapai kedua cuping telinganya. Dalam buku ni ada gambar. Okey, gambar ni adalah sebagaimana yang tersimpan di Museum Topkapi lah di Istanbul, Turki. Masih tersimpan lagi kan. Rambut Nabi SAW ni banyak. Sebab Anas bin Malik radhiyallahu an, kalau dia melakukan tugas rutin harian ni di rumah Nabi SAW, dia ada beberapa khadam ataupun yang berkhidmat pada Nabi SAW, macam Ibnu Mas'ud dipanggil Khadimun Na'al kan. Dia adalah orang yang membawa capal baginda SAW. Maksudnya kalau Nabi masuk dalam masjid, orang pertama ambil capal Nabi SAW adalah Ibnu Mas'ud. Dia simpan capal Nabi ni dalam jubah dia. Okey, bila Nabi SAW nak keluar daripada masjid, dia lah orang pertama yang berlari untuk memakaikan kasut itu, capal itu kepada Nabi SAW. Sehingga kan dia digelarkan sebagai sahibun na'al ataupun khadimun na'al. Khadam yang membawa capal Nabi SAW. Nabi ada khadam yang membawa Allahumma salli bagal ataupun kenderaan Nabi SAW. Ini kenderaan Nabi SAW. Kalau dalam buku ni saya tulis pada muka surat 132. Okay, muka surat 132. Nak pergi, jom kita pergi sekejap 132 132. Oh, bukan. Okey. Surat ni muka surat 132 betul. Okey. Pembantu ataupun khadam Rasulullah SAW. Pertama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas pembantu untuk urusan seharian Rasulullah SAW. Beliau adalah Abu Nadar Anas bin Malik Al-Ansari Al-Hazraji. Dia tinggal bersama Rasulullah SAW dan membantu baginda selama 10 tahun. Merupakan sahabat paling akhir meninggal dunia di Basrah, iaitu pada tahun 71 Hijrah. Okay. Jadi Anas membantu untuk urusan seharian Rasulullah SAW. Nabi SAW juga ada khadam ataupun pembantu orang khidmat. Khadam ni maksudnya orang yang berkhidmat pada Nabi SAW. Khadam ni bukan cerita Piramli tu Yang kan masa dia, ayah dia ada lagi kan yang apa nama, Ismit Ulam Raja kan, ada khadam, ya tuan, ya chief, ya tuan kan. Bila abang dia kan kena tipu dengan Sadiq Sigaragah, kena jual. Bila kena jual, Piramli beli ataupun Abdul Wahab beli. Abdul Wahab beli. Jadi bila dia beli, dipanggil abang dia apa? Khadam tua, ya tuan kan. Abang dia dua orang tu, Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Datang, ya tuan kan. Tiga Abdul, okay, insyaAllah. Bila bapa mertua dia, Sadiq Sigaragah, sudah kena jual, Piramli beli, dipanggil apa? Khadam tua nak mampus. Khadam tua nak mampus dia panggil. Khadam tua nak mampus. Okey. Kita ni dah terpengaruh dengan perkataan khadam ni, orang gaji, hamba. Kemudian khadam ni orang suruhan. Tak. Khadam, kalau khadam Nabi SAW, dia bukan orang gaji, bukan hamba Nabi SAW, bukan orang suruhan Nabi SAW. Tetapi orang yang berkhidmat pada Nabi SAW. Orang yang berkhidmat pada Nabi SAW. PA, personal assistant. Personal assistant Nabi SAW. Dan mereka ni bukan dilantik oleh Nabi SAW pun. Okey, kau Anas bin Malik kena bantu aku ke rumah. Tak. Okey. Mereka yang mewakafkan diri mereka untuk berkhidmat kepada Nabi SAW tanpa sebarang upah. Tanpa sebarang upah. Okey. Sebab itu dalam bab yang bab yang 132 ni, kita akan bincang tentang
pembantu khadam Rasulullah SAW, pengawal baginda Rasulullah SAW, walaupun pengawal ni baginda tak minta pun untuk dikawal, tapi bila berperangannya, inilah orang-orang yang mengawal Nabi SAW. Penulis-penulis, ya, kalau penulis wahyu Nabi SAW memang Nabi minta untuk ditulis, Nabi panggil dia untuk menulis wahyu, untuk menulis wahyu. Okey. Kemudian Allahumma SWT ada muazzin, okey, lepas tu gubernur-gubernur, nanti kita akan bincang tentang tu lebih detail lah. Okay, jadi kat sini yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud, membawa capal ataupun kasut Nabi SAW. Okay. Uqbah bin Amir Al-Jahni adalah pemandu bagal Nabi SAW. Jadi Nabi kalau naik bagal ni, nampak cerita Piramli juga. Bila kita terpengaruh dengan cerita Piramli macam tu, kita kata bagal kan. Bagal ni maksudnya bodoh kan. Bagal betul kau ni, bagal. Sebenarnya bagal ni binatang. Bagal ni binatang. Bagal ni dia kacukkan keldai dengan kuda. Kacukkan keldai dengan kuda. Dia lebih besar daripada keldai. Okay? Lebih kecil daripada kuda. Kepala keldai, badan kuda. Ekor keldai lah. Ekor keldai lah. Oh, dia besar. Dia kalau keldai ni, dongki ni kecil. Kecil, rendah. Tapi bagal ni dia macam kuda besar, tinggi. Tapi kepala keldai lah. Tu bagal ni adalah kacukkan kuda dengan keldai. Namanya bagal. Bagal betul kan? Kita guna perkataan bagal ni terpengaruh betul terpengaruh dengan perkataan bagal. Bagal ni binatang. Bagal tunggangan Nabi SAW ada. Jadi yang membawa, yang selalu menuntun ataupun bawa bagal Nabi SAW adalah Uqbah bin Amir Al-Jahni. Nanti kita akan bincang lebih detail tentang pembantu-pembantu Nabi SAW. Okey. Sebab itu Anas bin Malik radhiyallahu an. Okey, Anas bin Malik radhiyallahu an. Kita balik semula ke. Okey. Kita masuk balik ke rambut Nabi SAW. Okey. Ni. Rambut-rambut ni adalah sebab Anas bin Malik bila dia menyapu rumah Nabi SAW, dia jumpa rambut, dia akan simpan. Dia jumpa rambut Nabi SAW, dia tahulah ni rambut Nabi SAW, ni bukan rambut Nabi, dia tahu. Bila jumpa rambut Nabi, dia simpan. Lepas tu dia bahagikan kepada sahabat-sahabat yang cinta pada Nabi SAW. Ni rambut tu turun kepada keturunannya, dan rambut tu tersebar di seluruh pelusuk muka bumi ini. Sebab itu di Malaysia pun ada rambutnya, di Singapura pun ada rambutnya. Ke mana lagi? Di Mekah ada rambutnya, di Mesir ada rambutnya, di Turki ada rambutnya. Jadi rambut ni tak ada masalah lah. Kalau orang kata rambut ni betul ke Ustaz ni rambut Nabi SAW? Okey. Kita boleh kata 90% betul lah. Kalau rambut Nabi SAW 90% betul. Okey. Tapi kalau dia kata ni Ustaz ni gigi Nabi SAW, alamak, gitu kita boleh perhatikan lagi lah betul tak betul. Gigi Nabi SAW dia tertanggal masa perang Uhud kan, perang Uhud. Jadi macam mana dua orang tu dapat gigi Nabi SAW? Tu kadang-kadang kita boleh perhatikan dari sudut itulah. Okay. Tapi sebenarnya bila kita lihat hazanah-hazanah Nabi SAW ni, macam kita nak sahihkan betul kadang-kadang sijil pun boleh dipalsukan. Boleh dipalsukan. Kita ni boleh tahu betul melalui hati kita. Kita datang tengok ataupun perhatikan sungguh-sungguh tentang Allah SWT, rambut Nabi SAW, kita jadi sebab. Kita jadi macam rasa macam sebab dalam kita macam nak nangis. Itu dia ada roh. Hazanah Nabi SAW ni dia ada roh. Kan? Itu lagilah naluri. Roh ni naluri. Kalau kita jumpa macam ni pedang Nabi SAW, kita rasa macam tak ada apa-apa, macam pedang Nabi tak banyak tapi macam mana dekat sini macam mana dekat sini. Itu replika. Okay? Dia ada rasa dalam hati ni, insting dia rasa macam naluri kita. Kita akan rasa sebab. Okay? Itu antara salah satu ciri-ciri khazanah itu adalah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau rambut ni insya-Allah boleh diakuilah rambut, sebab rambut ni banyak tersebar. Ni yang tersimpan di Museum Topkapi di Istanbul, Turki lah.
disimpan dengan rapi, ya, disimpan dengan rapi. Kalau kita rujuk pada ciri-ciri rambut Nabi SAW ni adalah dia warna kepirang-pirangan rambut Nabi SAW. Dia warna kepirang-pirangan. Okay. Ada dua sebab lah. Pertama, uban Nabi SAW diinai satu. Yang kedua, uban Nabi SAW ni dia baru proses awal. Belum sampai proses putih tu lagi. Itu disebut tentang rambut Nabi SAW. Okey, jom. Kita lihat lagi hadis. Dalam riwayat yang lain, dikemukakan bahawa Humwahani pernah berkata, Humwahani pernah berkata, Rasulullah SAW tiba di Mekah pada saat pembebasan kota Mekah, sedang rambutnya dijalin menjadi 4. Rambut ni diikat menjadi 4 tocang lah. Dijalin ni maksudnya dianyam. Macam kalau kita nak buat tocang rambut anak tu kan, silang tu. Okey, kemudian diikat. Tu rambut Nabi SAW juga pernah ditocang jadi 4. Jadi 4 tocang. Satu dua kiri dan kanan pada bahagian tepi ni, diikat. Kemudian satu bahagian atas, okey, satu lagi bahagian bawah. Jadi diikat kepada, dijalin kepada 4 bahagian. Okey, tak ada masalah. Itu perbahasannya hukum lelaki bertocang. Boleh. Maksudnya dia rambut panjang kemudian diikat boleh. Untuk kemas boleh, tak ada masalah. Tak macam orang perempuan. Orang perempuan lain. Orang perempuan satu memang tak boleh tunjuk rambut. Tak boleh tunjuk rambut. Kalau perempuan tocang lepas tu pakai kat luar, walaupun dia perempuan haram sebab dia mendedahkan aurat. Tapi kalau dia Umar, tak kisahlah. Umar tak ada masalah kan. Nak ikat rambut ke apa. Tapi orang lelaki rambut panjang ni kalau ikat rambut boleh tak? Boleh hukumnya. Cuma makruh ketika mana solat. Jadi kalau solat dia kena lepaskan lah. Sebab ada hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, bahawasanya dia melihat Abdullah bin Harith ataupun Ibnu Harith mengerjakan solat sementara rambutnya berikat ke belakang. Segera Ibnu Abbas bangkit, menguraikan ikatan rambut Ibnu Harith. Lepas daripada solat, Abdullah bin Harith ataupun Abdullah Ibnu Harith ini pergi kepada Ibnu Abbas dan bertanya, ada apa dengan rambutku? Dia kata, ada apa dengan rambutku? Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan adalah seperti orang yang solat dalam keadaan tangan terikat. Jadi kalau orang lelaki solat dalam keadaan rambutnya berikat, kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa dia solat seumpama tangannya terikat. Dia solat dalam keadaan umpama tangannya terikat. Jadi hukumnya makruh. Bukan haram, hukumnya makruh. Okey. Orang perempuan pula macam mana Ustaz? Orang perempuan rambut panjang. Kalau tak ikat Ustaz, nanti kan terkeluar daripada panjangnya, terkeluar daripada telekung. Kalau terkeluar daripada telekung, panjang sungguh rambutnya kan. Terkeluar daripada tudung contohnya, kalau dia pakai tudung. Terkeluar daripada tudung. Okey, jadi boleh ikat tak waktu solat? Boleh. Yang tak boleh lelaki. Yang tak boleh lelaki ya. Okey. Apa tujuan Nabi SAW ikat rambut ketika pembukaan kota Mekah ataupun peperangan pembukaan kota Mekah? Pertama sekali adalah Nabi SAW nak menjaga kebersihan rambut. Nak menjaga kebersihan rambut. Okey. Nabi SAW bukanlah ikat rambut macam tu, lepas tu dia biar tak. Nabi SAW ikat rambut, anyam rambutnya, kemudian Nabi Baginda SAW memakai topi besi, kemudian Nabi memakai serban di luarnya, topi besi dan serban di luarnya. Jadi jalinan rambut tu tak terlihat lah kan. Tapi bila Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Hani, sebab Ummu Hani ni sepupu Nabi SAW, adik-beradik dengan Sayyidina Ali kan. Kemudian Ummu Hani ni tidak ikut berhijrah ke Madinah. Tidak ikut hijrah, dia tetap tinggal di Mekah. Jadi bila tinggal tetap di Mekah, Nabi SAW sampai ke Mekah, rumah pertama Nabi pergi adalah rumah sepupu dia, rumah sepupu Nabi SAW, iaitu Ummu Hani. Jadi bila dia masuk rumah Ummu Hani, dia melepaskanlah
topi besinya, melepaskan serbannya kan. Jadi ketika itu terlihatlah di kepala Nabi SAW, rambut baginda SAW dijalin kepada 4 bahagian. Sebab itu Ummu Hani saja yang meriwayatkan hadis ni. Okey, sebut tentang tu. Okey, boleh insya-Allah. Jadi hukum lelaki bertocang hukumnya boleh, harus, okey, untuk merapikan rambut, cuma makruh ketika mana mendirikan solat. Okey, dengan keadaan dalam keadaan rambutnya terikat. Macam tu umpamanya insya-Allah. Okey, jom. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an mengemukakan, yang tadi saya sebutkan apa hikmah kenapa Nabi SAW membela rambut panjang kan. Yang pertama sekali kita tahu tadi, okey, sejuk. Madinah ni Allahu Akbar. Kalau sekarang ni pun dah ada pemanasan global, masih lagi jejak. Saya itu pernah pergi sampai 9 darjah Celsius pagi. Malam lagi lah sejuk. Kan? Dah tengah hari pun masih 16 darjah Celsius. 16 darjah Celsius. Kalau malam mungkin turun sampai 6 sampai 9 macam itulah malam sejuk. Jadi rambut ni kan sifat dia memanaskan badan kan. Sebab itu kalau lihat kucing Parsi, kita beli kucing Parsi. Parsi ni Iran lah kan. Iran ni maksudnya negara ada salji. Tengok kucing ni, bulunya lebat kan. Bulunya lebat. Lepas tu kalau kita peluk kucing Parsi ni rasa best je kan. Kan. Tapi kucing tempatan, nampak kucing tempatan. Kucing tempatan bulu dia pendek je, nipis je. Sebab kalau dia bulu tebal, berpeluh dia dekat Malaysia ni kan. Malaysia panas. Macam beruang Malaysia. Beruang ni lah. Beruang matahari dipanggil. Beruang Malaysia ni. Dia semua ni, bulu dia pendek-pendek je. Bulu dia pendek-pendek je. Tapi beruang kutub tengok. Beruang kutub. Sebab dia duduk kat ais. Jadi dia punya bulu dia lebat dan panjang lah kan. Kalau duduk kat Malaysia ni dia terpaksa peluk apa? Dia terpaksa peluk ais. Dekat zoo tu, kalau zoo memang tidur atas ais lah. Bongkar ais. Sebab dia tak boleh. Sebab kalau dia tak peluk ais, berpeluh lah sebab panas kan. Macam kita, okey, pakai jaket berbulu. Tengah-tengah air buta. Memang Allah SWT. Memang kepanasan. Minta Jafri, janganlah sampai gondolkan bulu dia. Kesian dia kan. Tentang kalau kita gondolkan bulu dia cukup. Dah halus je. Beruang kutub tu halus je. Okay. Itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Tu kadang-kadang kucing yang bulu lebat ni kita hantar dekat ni, trim dia kan. Jadi macam singa lah, jadi macam apa kan. Jadi macam singa, jadi macam apa. Alamak, lalu saya ada kucing satu. Memang bulu dia memang saya beli kucing tu. Kemudian kalau mandikan dia, ya Allah, kecil je. Macam anak tikus, macam tikus je besar dia, badan dia. Kan? Tapi kalau bila dia kering, lebatnya bulu dia macam tu kan. Jadi sebenarnya bulu ni ataupun apa, dia adalah pemanas sebenarnya. Pemanas sebab dia sifat dia electric start ni kan. Dia menghasilkan haba. Jadi bila menghasilkan haba, jadi tengkuk Nabi SAW panas lah kan. Panas. Jadi tak adalah masalah dalam musim sejuk. Sebab itu Nabi SAW mengenakan ataupun menyimpan rambut panjang pun hanya mencecah bahu, tidak melepasi bahu. Tujuannya adalah untuk menutup tengkuk saja pun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah peperangan sebagai strategi berperang. Jadi semua tentera-tentera Islam bila berperang mereka menyimpan rambut panjang. Kenapa? Sebab strategi bila berlaku peperangan, tentera musuh yang berhadapan dengan tentera Islam, dia lihat, oh mak, semua rambut panjang ni orang muda ni. Kan? Semua yang berperang ni orang-orang muda ni. Jadi, teruklah kita, kalahlah kita. Sebab yang tentera Islam semua muda-muda. Muda-muda. Kalau dah rambut dah tak ada, botak kan. Dah berlubang tengah tu botak. Okey, dia tahu lah kita perang orang tua ni. Kita perang orang tua. InsyaAllah kita boleh menang ni ala orang tua kan. Okey.
Sebab itu juga dalam masalah mewarnakan rambut, boleh mewarnakan rambut dengan apa warna sekalipun. Yang sunnahnya adalah dengan inai yang menghasilkan rambut warna kemerah-merahan, ataupun ada satu lagi nama katam. Katam ni jenis inai juga yang menghasilkan rambut perangan. Okay. Haram hukumnya mewarnakan rambut dengan warna hitam, sama ada lelaki ataupun perempuan, kecuali dua tempat. Kalau lelaki pada satu tempat je lah yang dibolehkan. Okay, yang pertama adalah ketika peperangan sebagai strategi. Jadi kalau semua pergi perang rambut putih, tentera Islam ni, tentera musuh, dia lihat, oh tentera Islam ni semua dah tua-tua, tengok rambut putih-putih semua, jadi kita boleh menang lah. Jadi semua Nabi kata, nak warnakan rambut jadi hitam, semua boleh. Tak ada masalah. Ni peperangan dikecualikan. Kalau lain daripada peperangan, hukumnya haram. Sebab dia akan merubah wajah. Okay, dia akan, kalau orang tu umur 60, dia tiba-tiba dia hitamkan semua rambutnya, macam umur 40 terus. Muda 20 tahun. Jadi tak boleh. Itu ada pemalsuan identiti. Islam tak nak benda tu. Okey, jadi peperangan boleh sebagai strategi. Jadi Nabi SAW berambut panjang pada dua keadaan je. Pertama, ketika mana musim sejuk. Yang kedua, ketika peperangan. Ketika peperangan. Okey, itu disebut tentang tu. Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak perang tak payah rambut panjang kan. Okey. Okey. Nanti kita akan bincang insya-Allah, kalau sempat hari ini kita bincang tentang macam mana perihal rambut isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada hadis ya, kita bincang insya-Allah dia ada kesempatan masa sebab dalam slide saya yang lain. Mungkin kita sekejap saya boleh sharekan sekejap. Rambut okey. Oh, terus. Ni saya buat daurah dulu, daurah Syama'il Muhammadiyah online. Kalau nak buat sekali lagi boleh insya-Allah. Satu kitab ni 56 bab. Okey, minta maaf. Terkeluar sekejap. Okey. Okey, disebut hadis daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman radhiyallahu an. Dia menyatakan bahawa kana azwaju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia kata para isteri Nabi adalah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khuzna min ru'usihinna hatta takuna kal wafrah. Okey. Menipiskan rambut di kepala mereka sehingga menjadi seperti wafrah. Okey, insya-Allah. Okey. Mira kita sambung kitab Syama'il lepas ni. Okey. Sehingga menjadi wafrah. Jadi kata Imam An-Nawawi, hadis ini menunjukkan harus menipiskan rambut wanita. Rambut wanita. Macam mana bentuk wafrah ni? Okey. Ni bentuk wafrah, ni ujung ni. Okey, 5. Okey, wafrah ni maksudnya rambut pada bahagian belakang tu hanya sedikit saja melepasi ataupun selari dengan coping telinga. Jadi rambut isteri Nabi SAW pendek lah. Okey. Yang kedua, 5 ni macam ni 5. 5. Okey, yang ketiga jummah. Jummah ni dia menyentuh bahu. Jadi ni bentuk rambut Nabi SAW. Dia bukan gerbang. Kalau macam rambut Nabi SAW, gerbang ni macam orang perempuan, daripada atas sampai ke bahu dia mengembang ke tepi ke bahu tu. Tak, itu rambut orang perempuan. Rambut Nabi SAW, kata para ulama, adalah, dia kata ni. Mana saya sebut dia nipis pada bahagian atas, tebal pada bahagian ni. Nampak ni. Qil, ni pendapat ulama kata. Daripada atas ke cuping telinga tebal. Daripada atas ke cuping telinga tebal.
Tebal banyak rambut lah. Daripada cuping telinga ke bawah nipis. Jadi dia hanya pada tengkuk je rambutnya, bukan dia bulat macam ni sampai ke sini kan. Sampai cecah bahu. Tengok dia belakang memang macam orang perempuan. Tak, rambut Nabi SAW panjang pun dia hanya tebal, bahagian atas dia tebal, daripada cuping telinga ke atas tebal, cuping telinga ke bawah dia nipis. Dia lebih kurang macam ni lah macam ni lah. Okay, macam ni lah kan. Ni sisa bahu. Okay. Ni ilustrasinya. Dia tak adalah gelombang sampai ke tepi ni macam perempuan kembang lah. Ni ilustrasi macam ni lah. Ni wafra. Ini jumma. Okay, ni jumma. Rambut isteri Nabi SAW adalah wafra macam ni. Pendek je, pendek. Pendek. Kenapa? Sebab nak memudahkan isteri-isteri Nabi ni nak buat kerja. Kalau kita kadang-kadang minta maaf lah bukan nak merendah-rendahkan, kadang-kadang ialah isteri yang bekerja ni tak sempat nak masak suami kan, nak masakkan apa untuk suami. Tak perlulah nak buat pendek macam ni, boleh nak buat pendek macam ni, tak ada masalah kan. Hukumnya harus kan. Dia order je roti canai kan, order kat GrabFood ke. Tapi kalau isteri Nabi SAW, dia bukan sekadar uli tepung, dia yang tumbuk tepung, kemudian ayak tepung, kemudian uli tepung, barulah dijadikan roti. Dia bukan Allahumma salli alaihi tepung gandum dari kat rumah dah. Tak ada. Dia lah. Tapi kalau rambut panjang menyusahkan pada isi-isi Nabi SAW untuk buat kerja. Sebab itu ya'khuzna dia disebut ya'khuzna ni maksudnya adalah dia lebih suka mengambil. Ya'khuzna ni mengambil bentuk ni. Mengambil bentuk iaitu menipiskan rambut kalwafra. Kalwafra. Ini disebut tentang Allahumma salli alaihi rambut isteri Nabi SAW. Jadi bolehlah kan rambut pendek, nak rambut panjang pun boleh. Botak je tak boleh. Botak hukumnya haram bagi perempuan. Nanti kita akan bahaskan tentang perempuan rambut botak. Boleh tak boleh? Tak boleh. Hukumnya haram. Tak boleh botak Mana tahu? Kan nak buat bentuk lain sikit botak. Okey. Tak boleh. Orang perempuan haram botak insya-Allah. Okey, jom kita sambung lagi dalam satu riwayat Ibnu Abbas kemukakan ni riwayat. Okey, sesungguhnya Rasulullah SAW dulunya menyikat rambutnya ke belakang. Sedangkan orang-orang musyrik menyikat rambutnya ke kiri dan ke kanan. Dan ahli kitab menyisir rambutnya ke belakang. Nabi SAW sikat ke belakang itu je. Okey, sikat ke belakang. Semua sikat belakang. Orang musyrik dia sikat rambut belah tengah. Belah dua, belah tengah. Okey. Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah senang menyesuaikan diri dengan ahli kitab. Tujuannya adalah untuk menjinakkan hati mereka. Okey. Tapi Rasulullah tidak mengikut orang-orang musyrik sebab Nabi tidak mahu mengiktiraf penyembahan berhala yang dilakukan oleh mereka. Itu dalam masalah rambut pun. Okey. Tapi bila sampai syariat atau bukan syariat sebenarnya, sampai ilham daripada Allah SWT, perintah daripada Allah, baginda SAW menyikat rambutnya ke kiri dan ke kanan. Ikut orang musyrik tadi. Tapi cuma membezakannya adalah baginda SAW menyikat bahagian kanan terlebih dahulu, kemudian barulah baginda SAW merapikan pada bahagian kiri. Jadi rambut Nabi SAW ni belah tengah. Belah tengah. Belah tengah. Belah tengah ni cantik nampak muda. Nampak muda. Belah tengah ni memang nampak cantik lah. Saya dah bawa yang tadi tu ilustrasi sikit tentang tapi ini sekadar ilustrasi Takut nanti kalau saya tunjuk gambar ni kan orang ingat inilah rambut Nabi SAW. Tak. Belah tengah ni nak cakap cantik ni kalau rambut belah tengah. Saya terjumpa gambar yang ni pula. Nampak ni. Nampak. Dia bergelombang, ikal bergelombang. Kemudian baginda SAW menyikat belah tengah. Okey. Belah tengah. Okey. Macam inilah kedudukannya. Dari Nabi lah tampan, putih, handsome. Ni mata sepet. Kurang sikit kan.
mulutnya kecil, tak sesuai dengan ni maksudnya Nabi SAW mulut baginda SAW lebar sesuai dengan bentuk wajah Nabi SAW ni tirus kan. Nabi taklah tirus, wajah Nabi bulat tapi bukan bulat orang gemuk. Dia kalau kita dah bincangkan tentang bentuk wajah Nabi SAW, kemudian rambut belah tengah macam ni pula. Oh, pasti Nabi SAW handsome sangat. Kan handsome sangat. Ni kan sebab itu belah rambut tengah dia kemudian bergelombang. Ni Nabi SAW. Okay. Tapi apa nak beritahu daripada hadis ni sebenarnya? Hatta dalam masalah rambut baginda SAW pun itu adalah perintah dan juga ilham ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW bukan perkara besar je Allah akan beri wahyu ataupun Allah akan ilhamkan pada Nabi SAW. Tak. Hatta sekecil-kecil perkara pun Nabi SAW akan menunggu perintah daripada Allah. Hatta pada rambut pun insya-Allah. Okey, itu disebut tentang tu. Okey, saya rasa cukup sekadar tu pertemuan kita pagi-pagi ni. Saya ada program pula 9.30 ni tapi tak sempat nak bersiap. Ya. Pagi tadi kita orang buat tadarus pukul 5 pagi sampai subuh. Anak murid saya majoriti Singapura daripada Singapura. Kan sekali satu sesi tu ada dalam 21 orang je tu. Baca seorang setengah muka. Jadi sebelum ni sesi pertama kita buat 7 hingga 8 pagi. Sesi kedua pun sesi pertama dah khatam dah. Itu saya buat majlis khatam dekat Singapura. Kemudian sesi kedua baru je khatam pukul 7 hingga 8 pagi juga. Kali ni kita tukar untuk yang sesi yang ketiga ni kita tukar pukul 5 pagi hingga 6 pagi. Alhamdulillah tadilah hari pertama. Bila hari pertama ni dia ujian kuat sikit kan. Jadi lepas tu habis yang tadi mula terlambat tu terlelap sekejap. Okey, dan kemudian terus sambung lepas ni ada program di luar pula. InsyaAllah apa yang kita dengar ni mudah-mudahan mampu menimbulkan rasa cinta yang mendalam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan juga insyaAllah kita akan beroleh syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup sekali itu aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Buku bagi aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini harus dimiliki